kesakitan yang sedang Allah kurniakan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ayat yang seterusnya dari surah Al-Balad. Sebelum itu, memenuhi permintaan pencetus idea kita, Puan Maimun, sebelum kita masuk ke surah Al-Balad, saya nak sebutkan apa hubungan ayat sebelumnya, yang sebelum ini, dengan ayat yang kita nak bincang pada pagi ini. Ayat yang sebelum ini kita bincang tentang apa nama ni, yang awal-awal dulu, tentang aku bersumpah dengan negeri Mekah dan kamu Muhammad bertempat di Mekah dan demi bapa dan anaknya ni Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ismail ataupun umat-umat Nabi Muhammad sebagainya. Itu kita dah bincang. Dan sesungguhnya kamu telah cipta manusia dalam susah payah. Kami telah mencipta manusia dalam payah. Semua tu ayat-ayat itu kemudian sama pula dengan ayat, bukankah kami memberi kamu dua mata, kemudian menunjukkan kepada kamu dua jalan, kamu apa ke jalannya, semua tu. Kaitan dengan ayat sebelum ini ialah setelah Allah SWT mengutuk dan mencela manusia kerana sikap mereka yang pelik dan mengherankan, ada mata tapi tak nak melihat, yang disebut sebelum ni, ada kemudian lebihkan dua lidah, dua bibir dan lidah, dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan ini juga dan jalan neraka, maka tidak sebaiknya dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Kemudian banyak lagi yang sebelum ni. Jadi hubungannya antaranya ialah Allah Ta'ala mengutuk dan mencela sikap manusia kerana sikap mereka yang pelik dan mengherankan. Allah membuktikan pula kesempurnaan kekuasaannya dengan penciptaan mata, lidah dan bibir dan akal yang boleh membezakan antara kebaikan dan keburukan. Sebab tu lepas ni Allah sebut tentang akobah ini, kesusahan yang perlu manusia hadapi itu. Ya. Dan ini memberikan manusia pilihan untuk menentukan jati dirinya. Wahadaina hun najdain. Sebab tu kita dah bincang dulu. Kami tunjuk kamu dua jalan. Dan membebaskan dirinya dari belenggu hawa nafsu dan syahwat. Dengan manusia sedar bahawa Allah adalah sumber bagi segala daya penglihatan, percakapan dan pemikiran yang dinikmatinya. Kaitan dengan ayat sebelumnya. Kemudian Allah menerangkan bahawa manusia sepatutnya bersyukur kerana nikmat tersebut. Mereka sewajarnya memilih jalan kebaikan. Allah beri dua jalan, tapi Allah suruh pilih. Sama ada jalan kebaikan dan keburukan. Dan kebahagiaan. Dengan segera bertindak ke arah keimanan dan amalan yang soleh. Amalan soleh lepas ni kita akan bincang. Beri makan anak yatim, memerdekakan hamba. Lepas ni kita bincang. Ini boleh lakukan dengan memerdekakan dan membebaskan hamba. Ini kita bincang. Memakan golongan yatim dan kalangan kerabat yang dekat. Dan mereka miskin lagi berhajat. Selain dari mengamalkan budaya saling menasihati. Itu kita bincang nanti. Sesama manusia dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi hasil dari pemilihan alternatif yang betul menyebabkan manusia tergolong dalam salah satu dari dua golongan yang tadi yang kita bincang minggu lepas. Wahadainahun najdain. So kalau manusia pilih, beri makan miskin, bantu orang susah, bantu anak yatim, apalagi anak yatim kaum kerabat, memerdekakan hamba, maksudnya kita memilih jalan yang betul daripada dua jalan. Iaitu golongan kanan, ni ashabul yamin. Kita akan masuk ni nanti ashabul yamin. Dan bahagian yang mana tempat mereka syurga atau neraka. Wa ashabul yamin ulaika ashabul yamin walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum musadah. Hadis itu. Jadi itulah antara hubungannya dengan ayat yang kita nak bincang sekejap lagi. Sekejap lagi insya-Allah. Baiklah, kita bincang, kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke 11. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
Maksudnya, maka tidaklah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ini kalau kita tengok berbagai-bagai terjemahan ni, macam-macam ada sini ya. Antaranya kalau disebut sini, kalau dalam Quran, the Holy Quran tu dia tepuh jalan yang meninggi. Kita bincang nanti. Yang keseluruhnya ayat seterusnya, tahukah kamu wama adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Iaitu fakku raqabah, iaitu melepaskan ataupun membebaskan atau memerdekakan raqabah, hamba. Au it'amun, atau memberi makan fi yaumin dhi masrabah, pada hari kelaparan. Yatiman dha maqrabah, ataupun beri kepada anak-anak yatim, beri makan anak-anak yatim dha maqrabah, yang ada hubungan kekeluargaan. Au miskinan dha matrabah, ataupun orang miskin yang sangat fakir. Matrabah ni gelandangan lah, matrab. Turab ni tanah yang ditutupi oleh debu. Yang kalau orang sekarang bersyair, bersajak, tidurnya berbantalkan lengan, bertilankan tanah, berselimutkan embun dan debu. Gitu ya. Dan dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkesal. Yang buat semua yang tadi dia panggil aqabah. Itu jalan yang sukar itu. Sukar nanti kita bincang. Kenapa sukar kita bincang. Dan orang yang kafir pada ayat-ayat waladhi summakan alladziina aamanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil rahmah, mereka itulah orang yang beriman dan saling berpesan pada kesabaran dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah golongan yang kanan. Mereka adalah orang beriman dan adalah golongan kanan. Ayat sebelum disebut wa hadainahun najdain, kami sebut kemudian dua jalan. Jalan apa itu? Antara jalannya itu ashabul yamin ataupun ashabul masy'amah. Golongan kanan atau dan orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan-golongan al-masy'amah, golongan-golongan kiri. Alaihim narum musadah, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Seolah-olah tidak ada pintu keluar. Walaupun neraka ada pintu, tapi mereka takkan jumpa, mereka takkan boleh keluar kalau nampak pun. Dan seolah, dan pastinya, bukan seolah, pastinya mereka tidak akan dapat keluar daripada neraka itu kecuali dengan izin Allah SWT, insyaAllah. Baiklah. Kita bincang tafsirnya. Menurut Ibn Katsir dulu, kita tengok tafsir yang lain yang mudah-mudahan dapat membantu kita memahami surah Al-Balad ni. Itu Ibn Zaid mentafsirkan falaqata hamal aqabah, tetapi tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ia berkata, yakni mengapa dia tidak menempuh jalan keselamatan dan kebaikan. Kemudian Allah menjelaskan dengan firman-Nya, wama adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Sukar itu antaranya fakku raqabah, iaitu melepaskan hamba, membebaskan hamba, au it'amun, atau memberi makan, au it'amun, ataupun memberi makan, ataupun makan. Dan Imam Ahmad mengatakan, nanti kita bincang lepas ni, Imam Ahmad mengatakan dari Sa'id bin Marjanah bahawa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bi kulli irbin aw udwin minha irban minhu minan nar hatta annahu la ya'tiqu bil yadi al yada wa bil rijli al rijla wa bil farji al farja. Barang siapa memerdekakan hamba saya beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh hamba sahayanya yang dimerdekakan, sehingga dia membebaskan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan kemaluan dengan kemaluan. Sahabat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian,
apa yang yang Allah Taala isyaratkan wa ma adrakal aqabah itu? Apa dia yang aqabah itu? Kita panggil apa nama tu? Yang jalan yang sukar itu, yang tinggi itu, yang berat dan penat itu. Kalau dalam tafsir Holy Quran ini falak tamal aqabah, tetapi manusia tidak bersegera untuk melalui jalan yang tinggi itu. Bukan sebut jalan yang susah mendaki, tapi maksudnya jalan tinggi itu nak naik itu kan susah. Begitulah lebih kurang maksudnya. Tapi sebenarnya dia ada perkaitan lah, insya-Allah. Sahabat yang saya sayang sekalian, disebutkan di sini jalan mendaki itu antaranya ialah jalan yang susah itu ialah memerdekakan hamba. Kenapa antara yang susah nak merdekakan hamba? Kerana gini kita tidak ada hamba, kita tak nampak. Tapi kalau orang ada hamba, ataupun kalau kita nak buat contoh yang agak dekat lah, misalnya pembantu rumah. Dia ada pembantu rumah dengan kemudian dia tidak ada pembantu rumah, dia dah balik kampung ke, dah habis tamat kontrak sebagainya, dia akan susah. Dia kena buat sendiri itu ini. Nah, begitu juga dengan hamba. Kalau hamba itu dimerdekakan, tuan ni akan susah. Tak ada orang nak bantu dia, dia tak boleh suruh orang buat itu, buat ini dan sebagainya. Itu maksudnya apa nama aqabah yang kita panggil pun susah mendaki tu, yang berat tu. Kerana dia sudah merdekakan. Jadi tuan tu susah, jadi berat. Jadi kalau begitu Allah sebut wa ma adrakal aqabah. Apa yang susah sangat tu? Antaranya memerdekakan hamba. Yang kedua, beri makan ada orang miskin. Orang tamu memberi makan kaum kerabat. Kemudian memberi makan orang miskin, anak-anak yatim yang kaum kerabat. Kemudian beri makan orang miskin yang gelandangan. Dan semua itu adalah kesusahan. Terutama lagi sekali lagi lah bagi orang, terutama kali kalau memang dia tak ada duit. Jadi susah. Kalau ada duit pun susah juga sebab kena berkorban dan sebagainya. Jadi kalau antaranya contoh yang saya buat sini, hamba tu kalau memerdekakan hamba, dia jadi susah. Jadi susah tu nak seolah-olah dia kepayahan seperti orang mendaki, maknanya penat lah. Penat, jadi berat, jadi letih, jadi sukar. Sebab tu disebut sebagai aqabah tu. Bukan perjanjian aqabah tu. Ini aqabah ni penat, sukar, berat dalam melaksanakan kebaikan itu. Tetapi Allah menjanjikan begini, Imam Ahmad sebut Allah menjanjikan bagi orang memerdekakan hamba, semua anggota hamba itu menjadi penebus bagi anggota tuannya. Ini bukan orang gaji, tuan-tuan. Ini bukan gaji, ini hamba. Dulu kalau Buya Hamka sebut ni lagi menarik. Buya Hamka sebut, antara lain kata Buya Hamka, dia sebut di sini, dia kata membiarkan susah, maksudnya bagi dia sebut susah payah, tidak memperhatikan apa yang perlu dan menghabiskan masa apa yang tidak perlu. Maksud apa? Keperluan kita tu jadi habis, nanti dia susah. Patutnya kita senang nak buat itu, kita nak buat ini, kadang-kadang kita tak perlu buat, seorang buat juga. Dan kata Bu Hamka juga, dari segi maksud susah itu ialah kita akan rugi benda. Kita akan rugi dari segi kebelaan. Kita akan rugi dari segi tenaga, rugi dari segi duit, rugi sebagainya. Tetapi kata Bu Hamka, kita tinggi, kita untung, kita beroleh laba pada pahala dan penghargaan di sisi Allah SWT. Itulah maksudnya jalan yang mendaki. Maknanya mendaki jalan yang berat, kalau di semua sini dalam tafsir Ibn Katsir ni, jalan yang sukar, jalan yang susah. Kenapa? Kerana dia memerlukan kepada pengorbanan. Kemudian juga sahabat sekalian, lalu Ali bin Husain bertanya, apakah engkau mendengar hadis ini? Ni kita nak beritahu sahabat-sahabat tabi'in. Dia kata dia, Ali bin Husain berkata, apakah kamu mendengar hadis ini dari Abu Hurairah? Sa'id menjawab,
Ya. Hmm. Ini Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sa'id bahawa dia mendengar Abu Hurairah. Maknanya dengan Imam Ahmad dengan Sa'id itu dengan Nabi hanya dua orang lah. Imam Ahmad kemudian kepada Sa'id daripada Abu Hurairah kepada Nabi. Jadi Imam Ahmad yang keempat, Sa'id yang ketiga, Abu Hurairah yang kedua, Nabi yang pertama. Jadi kata Ali, Ali ni tanya kepada Sa'id, apakah kamu mendengar hadis daripada Abu Hurairah? Maka jawab dia, betul. Ya, saya betul. Lalu Ali bin Husain berkata kepada hambanya yang paling mahir dan paling baik, panggilkan Mutharif. Kemudian Mutharif datang, maka ketika Mutharif berada di depan dia, dia kata, pergilah kamu, aku bebaskan kamu kerana Allah semata-mata. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Tirmizi dan Abu Daud. Nah, sebutnya sahabat-sahabat yang saya sekalian, uh, orang-orang yang begitu terasa, begitu mengharapkan kebaikan, mereka akan cepat-cepat buat baik. Kenapa? Kerana mengharapkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sahabat, saya lupa nama dia, tapi bila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, apa nama ni, juzuk yang ketiga tu, lalu dia balik, dia pergi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya dah baca ayat ini. Maka saya menyedekahkan harta yang paling saya sayang ini kepada anda. Ini kebun. Sebab sebut tadi, lan tanalul birra hatta lan tanalul hatta mimma tunfiqun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dia anggap sedekah yang baik kalau dia tidak boleh bersedekah harta yang paling baik bagi dia. Jadi dia yang paling sayang itu kebun dia. Lalu dia berikan kepada Nabi. Itu sahabat. Tapi Nabi bukan jenis macam tu. Nabi bukan jenis macam tu. Mengambil kesempatan atas ketaatan, atas keikhlasan, atas kejujuran sahabat-sahabat. Nabi bukan begitu. Ini yang kita kena belajar. Ini yang pemimpin kena belajar. Ini yang guru-guru kena belajar. Ini yang siapa saja kena belajar. Iaitu Nabi sebab apa? Ya, boleh bersedekah, tapi berikanlah kepada kaum keluarga kamu yang terdekat. Nabi sebut gitu. Nabi tak ambil. Berilah kepada kaum keluargamu yang terdekat. Dia berlapun, dia berikan kepada kaum keluarganya yang terdekat. Kenapa? Supaya dia saling bersilaturahim. Itu Nabi SAW. Dan banyak contoh Nabi SAW dalam menerima sedekah ataupun infak para sahabat, Nabi tidak mengambil kesempatan. Seperti ada sahabat datang, dia nak beri kebun juga pada Nabi. Nabi kata, kamu ada anak-anak kan? Ya. Kenapa tak beri pada dia? Berilah pada dia. Kalau nak beri juga pada, nak beri juga sebahagian daripada itu, 1/3 saja. Iaitu wasiat. Kita panggil wasiat. Iaitu 1/3. Lebih tu kena beri kepada kaum kerabat. Sebab tu Nabi sebut, aku lebih suka kalau kamu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan yang cukup daripada meminta-minta. Mana Nabi suka kalau mak dia kaya. Nabi tak suka mak dia miskin. Nabi suka mak dia kaya. Sebab tu Nabi minta supaya kita selalu berusaha. Dan dalam contoh yang lain, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hijrah Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar menyediakan kuda. Satu untuk Nabi, satu untuk dia. Kemudian bila nak pergi tu, Sayyidina Abu Bakar pun sediakan ni kuda untuk kamu Rasulullah, untuk saya. Nabi kata, saya naik dengan bayaran. Sayyidina Abu Bakar buat tak dengar. Nabi kata, saya ambil dengan bayaran tau. Walaupun kuda pak mentua, nanti kena bayar. Janganlah nak mentang-mentang pak mentua kaya baik, habis dia rembat. Tak boleh. Sebab bapak mentua ni ada menantu lain. Kan? Begitu Islam sangat menjaga tu. Nabi mengajarkan begitu. Walaupun Nabi mengajarkan kita wajib mencintai Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidayhi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman soal kamu sehingga aku lebih kamu cintai, kata Islam. Lebih kamu mencintai diri kamu ke, anak kamu ke, mak ayah kamu ke, sebagainya, ataupun manusia lain. Tapi bila kita cinta, kita nak buat begitu pada Nabi, Nabi tidak mengambil kesempatan di atas rata cinta orang terhadapnya untuk dia membolot. Ataupun apa sajalah kalau kita kata untuk kepentingan diri. Nabi tidak begitu. Sebab Nabi tahu mereka ada hak-hak yang lain. Itulah sahabat ilmu sekalian.
Itulah Nabi SAW dengan para sahabat. Macam ini juga. Bila sahabat dengar hadis Nabi SAW, mereka terus beramal. Terus beramal. Dan ada satu riwayat saya lupa. Ini bukan sahabat tapi di kalangan ulama. Dia ulama. Dia baca hadis sesiapa yang memerdekakan hamba pahalanya begini-begini. Dia tak ada hamba. Dia tak baca lagi hadis itu. Dia tak baca lagi. Sehingga dia beli hamba. Kemudian dia kita kata jaga dulu hamba itu. Kemudian barulah dia bercakap soal memerdekakan hamba. Sebab dia dah buat. Begitu. Pasal apa ulama-ulama takut termasuk dalam golongan orang yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Saya pun bimbang juga. Allahu akbar, astaghfirullahalazim. Bimbang takut termasuk dalam orang beriman, kenapa kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan. Tapi bimbang termasuk kabur maqtan indallah. Amat besar kemurkaan Allah terhadap orang yang cakap tapi tak buat. Sebab tu kalau ulama-ulama kita dia beli hamba, sebab dia tak ada hamba, nak cakap tentang memerdekakan hamba ni. Nak bercakap tentang memerdekakan hamba. Beli hamba, kemudian jaga dulu, kalau dia merdeka, barulah bercakap tentang kelebihan kemerdekaan, memerdekakan hamba. Tapi makna sekarang kalau tak ada hamba, tak boleh ke? Boleh juga. Pasal apa? Pasal kalau mengikut Dr. Yusuf Ali, bagi dia, hamba ni dia macam-macam. Kalau dulu, kita boleh memerdekakan hamba dalam bentuk hamba fizikal. Sekarang ini, saya setuju dengan pendapat Yusuf Ali. Sebab apa? Sebab kata dia, zaman dulu ada hamba fizikal. Zaman sekarang tidak ada hamba fizikal. Tapi lebih ramai lagi hamba zaman sekarang daripada hamba zaman dulu. Hamba apa? Hamba nafsu. Hamba kepada duit. Hamba kepada perempuan. Hamba kepada kerja. Hamba kepada benda-benda yang dia obses. Hamba kepada itu. Hamba kepada sebagainya. Maka kita wajib memerdekakan mereka itu daripada dibelenggu oleh hawa nafsu. Itu kata dia. Bagus juga. Dan memang pun begitu. Sebabnya kalau kita boleh mengajak orang daripada memperhambakan diri kepada nafsu, dengan dia pergi kelak malam, kalau dia nak solat ke sebagainya, tiba-tiba dia solat, artinya kita sebenarnya telah memerdekakan dia daripada nafsu. Dan sebab itu, dalam pahala dakwah ni, kalau kita berjaya membawa orang kepada kebaikan, ataupun kita mengajak orang kepada kebaikan, semua kebaikan yang dia buat, kita akan dapat. Tanpa Allah mengurangkan sedikit pun pahala kebaikan daripada dia. Maknanya, dua lah. Mana satu pahala untuk dia Allah beri pada orang yang buat tadi. Dan pahala lagi untuk orang yang mengajak dia buat, ataupun mengajar dia buat, ataupun membimbing dia buat. Lebih kurang hamba. Kalau hamba tadi, mana semua anggota hamba yang merdeka itu dibebaskan, Allah bebaskan semua anggota kita daripada api neraka. Sama kan? Jadi kita boleh cakap juga soal ni. Sebab ramai sekarang yang hamba duit sehingga melupakan Tuhan, hamba duit sehingga melupakan silaturahim, hamba duit sehingga melupakan mak bapak, hamba duit sehingga melupakan kasih sayang, dan dahsyat hamba duit sehingga melupakan diri sendiri. Lupa pada diri sendiri. Lupa apa? Lupa nak solat, lupa nak puasa, lupa nak buat baik kepada Allah. Itu kan hak diri tu. Diri perlukan rohani. Diri perlukan kebahagiaan bersifat dalaman. Tapi yang tu dia lupa, tu lagi teruk. Yang asyik nak kira perut aja. Sebab tu sahabat-sahabat Muslim, kalau tidak ada hamba untuk dimerdekakan, kita merdekakanlah diri kita daripada perhambaan kepada nafsu, wang dan sebagainya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah dari Amr bin Abbas As-Sulami, dia berkata, aku berkata kepadanya,
sampaikanlah kepada kami sebuah hadis Rasulullah SAW yang tidak mengandung kekurangan dan kekeliruan. Dia berkata, aku mendengar bila bersabda, man wulida lahu salasatu auladin fil islami famatu qabla an yablughu. Allah mak panjang hadis apalah, kita baca maksudnya, hadisnya panjang. Barang siapa yang mempunyai 3 anak dalam agama Islam, lalu mereka mati sebelum mencapai akhir baligh, sebelum mencapai akil baligh, maka Allah akan memasukkannya ke syurga disebabkan kasih sayangnya kepada mereka. Dan barang siapa tumbuh uban di jalan Allah, maka uban itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Tengok siapa banyak uban sini. Dan barang siapa yang melepaskan anak panah di jalan Allah ke arah musuh, sama ada kena atau tak kena, maka dia mendapat pahala seolah-olah memerdekakan hamba. Dan barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya dan yang beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh hamba saya yang dimerdekakan. Dan barang siapa menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, maka syurga memiliki 8 pintu. Allah akan memasukkannya dari pintu mana saja yang dia suka. Maksud sepasang itu 2 lah. 2 dirham, 2 dinar, 2 ringgit, 20 ringgit, 20 ribu, 20 juta. Maksud 2 tu begitulah. Maksudnya sepasang tu. 2 tu. Cuma nak sebut di sini sebab menurut sekalian, syawahidnya ialah memerdekakan hamba. Tetapi daripada anak sebagainya, ini pun kalau kita nak bincang panjang lah, tapi bukanlah sini tempatnya. Cuma tahniah lah kepada orang yang ada anak, mempunyai 3 anak dalam Islam. Sebenarnya 3 pun, 1 pun ya. Ini saya berdalilkan kepada hadis Nabi tentang anak perempuan. Nabi sebut antara lain, siapa memiliki 2 orang anak perempuan, dijaga dengan baik dan sebagainya, kemudian diletak nama yang baik, kemudian mencari jodoh yang baik. Ada 2 orang anak perempuan, dia ada 2 anak perempuan, dia letak nama yang baik, dia memberi pendidikan yang baik, dan dia mencarikan jodoh yang baik, maka kata Nabi, wajabat lahul jannata battah, maka wajib baginya masuk syurga, kata Nabi SAW. Itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Masuk syurga dia. Maka sahabat tanya, kalau 1 ya Rasulullah? Kata Nabi, 1 pun lebih kurang ni juga. Takkan tunggu 3. Maka kata Nabi, mana kalau meninggal anak tu dalam Islam, mati dan belum akhir balik, Allah akan memasukkannya ke syurga disebabkan kasih sayangnya kepada mereka. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada mereka. Itu yang mati tadi tu, anak-anak. Walaupun 1. Dan kita dah dengar cerita macam-macam lah. Bila dengan anak sebagainya ini, dia akan isyarat pada kita. Kemudian yang ubannya tumbuh di jalan Allah, maka uban itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Apa maksud uban tumbuh di jalan Allah? Di jalan Allah ni, perang tu nombor 1. Jalan Allah tu perang nombor 1. Yang kedua, belajar nombor 1. Yang kedua, mana siapa tu orang kata tak, semua siapa beruban belajar. Tidak. Orang tak kata, siapa apa nama, beruban tak kahwin. Mana berat tu. Pasal tu negatif. Kalau positif ni, siapa beruban belajar, mana belajar sungguh. Tapi biarlah pada dengan uban belajar tu. Uban saja tapi tak alim, tak ada guna. Berarti maksudnya, uban saja kalau tak alim, tak kira. Dia tetap berpahala. Minta maaf cakap. Dia tetap berpahala. Walaupun dia belajar sampai beruban, tak faham-faham. Apa benda lah, tak tahulah. Tapi dia masih belajar. Sampai beruban belajar. Dia tetap berpahala. Ubannya tu menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Kalau suami ada uban, jangan duk cabut. Tapi kalau bulu tiak berubah kena cabut sebab Nabi suruh cukur bulu tiak tu. Lama kan tak cukur pula tak boleh walaupun berubah. Bulu tiak tak termasuk. Kemudian kalau dia memanah, walaupun tak kena, tapi dia diberi pahala seperti membebaskan hamba. Apalagi kalau dia memerdekakan hamba yang betul-betul, macam hadis tadi. Jadi sahabat-sahabat mulakan sekalian, kalau kita perhati sini kan, Imam Ahmad mengatakan dari Abu Umamah, dari Am bin Al-Absah As-Sulami, apa dia kata? Sampaikan kepada kami sebuah hadis Rasulullah
yang tidak mengandung kekurangan dan kekeliruan. Mana ada hadis Nabi ada mengandung kekurangan? Tak ada. Cuma nak sebut sini, sempurnanya hadis Nabi. Tak ada. Dan bila dibacakan begini, sahabat-sahabat akan terus buat. Sahabat akan terus buat. Sebab tu, sahabat yang mulia sekalian, Sayyidina Umar belajar tafsir Al-Baqarah 12 tahun. Sayyidina Umar. Jadi hari Jadi hari Sayyidina Umar. Siapa lagi? Kalau kita perhati ulama-ulama hadis tu, terutama sekali ulama-ulama hadis, mereka mengembara beratus kilometer, kadang beribu kilometer hanya semata-mata kerana sebuah hadis. Hanya semata-mata kerana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beratus kilometer, beribu kilometer kadang-kadang. Kita minta maaf cakap lah, kalau duduk di rumah pun tak nak belajar lagi, buka Google Map tak nak lagi, nanti bergoogle Map dalam kubur lah. Tapi yang sebutnya sahabat Islam, awak adanya sahabat-sahabat begitu sekali dalam mencintai ilmu. Sebab itulah memang berbalalah mereka. Mana ada ulama mati di kampung halaman sendiri? Jarang. Kecuali Imam Malik. Imam Bukhari pun, walaupun dia mati di kampung dia sendiri di Bukhara, dia balik semula ke, tapi dia merantau jauh. Saya selalu buat gua dengan pelajar-pelajar. Awak ni asal mana? Asal Gombak. Lahirnya mana? Lahir Gombak. Sekolah rendah tadika dulu? Gombak. Sekolah rendah? Gombak. Sekolah menengah? Gombak. Agak-agak awak masuk UIA mana? Masuk universiti mana? UIA. Gombak. Kamu nanti kalau nak kahwin mana? Dah ada Pak Awal dah kawan-kawan sebut. Ada Mak orang Gombak juga. Kamu dah mati nak kerja dekat kena? Kat Gombak juga. Kamu dah mati? Mati pun tanam kubur Gombak juga. Kurang pahala. Pahala mana? Pahala musafir tak ada. Kita kalau mati, memang mati kita ni. Kalau memang mati. Kita mati di tempat kita musafir, kita lebih baik daripada orang kampung kita mati. Di kampung sendiri. Sebab apa? Sebab dia tidak ada pahala musafir. Atau kalau kita mati, kita pesan bawa balik ke kampung halaman. Maka kita ditolak pahala musafir kita. Sebab kita balik. Tapi kalau pahala lain banyak, tahan juga. Tapi kalau kita dah pahala pun nyawa-nyawa ikan, tolak pula dengan pahala musafir, neraka berat syurga, tolak pahala musafir, berat neraka, dengan syurga, wali'azubillah min zalik. Sebab tu, sebab Muslim, di mana kita mati tu, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi, ke mana kita nak dikebumikan, ia takdir Allah Ta'ala. Tapi dengan pilihan kita, yang tu, dengan masyiat kita. Kalau kita pesan buat balik, tak payahlah pesan buat balik. Tanamlah di tempat kita meninggal. Nabi Islam lahir di Madinah, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Abu Bakar lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Umar lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Osman lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Ali lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Abu Ayyub Ansari mati dikebumikan di Turki. Tak. Apa nama? Abu Ayyub ke? Abu Sa'id. Kita ingat meninggal. Ada sahabat dikuburkan di China, ada sahabat dikuburkan di Mesir, ada sahabat merata kubur-kubur sahabat. Kenapa? Tuan-tuan yang saya sekalian, sebab Sayyidina Ali mati di Kufah. Sayyidina Ali lahir di Mekah, mati di Kufah dan dikuburkan di Kufah. Imam Syafi'i kita lahir di Palestin, kemudian berhijrah ke Mekah, kemudian belajar di Mekah dan Madinah, kemudian berkhidmat mengajar di Yaman, kemudian pindah ke Baghdad, kemudian mengajar berpindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Begitulah kebanyakan ulama. Sebab tu sebabnya sekalian, kalau maksudnya kalau kita berada di jalan Allah SWT, buatlah yang terbaik, ada nilai yang baik juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan barang siapa menginfakkan hartanya di Allah secara berpasang-pasang, maka Allah akan maka syurga memiliki 8 pintu, maka Allah akan memanggilnya dari ke 8 pintu. Panggil masuk, komandi dan masuk. Jadi
Sebab itulah antara orang yang dipanggil ke 88 pintu ini untuk memasukinya adalah Abu Bakar. Sebab dia suka bersedekah, dia suka membuatkan silaturahim, dia puasa, dia menjenguk orang sakit, menjalankan ke kubur pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Masya Allah. Waktu kata Nabi, kata dia tanya, adakah orang yang akan dipanggil melalui 88 pintu itu Rasulullah? Maka kata Nabi Islam, aku mengharapkan engkau, wahai Abu Bakar. Allahu Akbar. Kemudian hadis ini diriwayatkan daripada beberapa jalan perwatan dan sanad-sanad tersebut baik lagi kuat. Hanya milik Allah segala pujinya. Kemudian ayat seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, au it'amu fi yaumin dhi mas'rabah. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yakni Ibn Abbas menafsirkan, yakni hari kelaparan, iaitu kata Ikrimah, Mujahid, Dahat dan lain-lainnya menafsirkan juga demikian. Hari kelaparan ataupun sarbun ataupun jau'un, lapar. Bila hari kelaparan? Hari-hari lah tak ada makanan. Lepas tu sahabat yang mulakan sekalian, saya kadang-kadang mula-mula tu menyampah juga bila ada orang, biasanya orang Hia datang, Assalamualaikum. Tapi sekarang boleh dikatakan jadi macam jadual dia datang. Hari Minggu, lepas asar, Assalamualaikum. Lagi tak buka, lagi kita beri salam. Semalam kita, dah petang dia, semalam dia agak lambat datang. Kita duduk baca buku dia, jauh bilik ke depan tu. Anak-anak beritahu ada orang beri salam. Kita tengok punya dia. Lama dah beri salam. Dia tahu dah memang dapat. Ya. Mula-mula tu menyampah juga. Mungkin aku ni kena pau. Inilah setan. Inilah setan. Dia akan katalah, kau ni dah kena pau ni. Zudi, kau kena pau ni. Asyik. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu dia akan datang seminggu sekali. Tiap-tiap minggu dia datang. Memang dia tahu dia dapat. Bukan sahaja. Dia akan dapat. Ni maksud bab mengepau ni. Datang juga begitu tu. Atau datang juga macam semalam. Lama bersalam. Katanya dah lama kok. Hujan adalah hujan. Ya Allah, kesian Kadang datang perasaan, dia ni dah kaya pada aku. Kalau lah kata RM5, RM10 sebuah rumah. Kalau 10 buah rumah, RM100. Kita bukan main lagi dapat RM100. Dia jalan-jalan gitu sambil jalan RM100. Jadi datang tu begitu. Tapi sebenarnya itulah anugerah Allah SWT kepada kita untuk mudah-mudahan jadi sebab kita masuk syurga dengan kita memberi sedekah secara konsisten. Walaupun tak banyak. RM2, RM5, RM10. Kita nak beri. Atau jugalah kepada anak-anak. Kalau kita cikgu kan, ada anak-anak murid yang miskin. Tanya-tanyalah. Tanya. Walaupun tak beri selalu, berilah kerap kali. Walaupun tak beri selalu, berilah kerap kali. Kalau tak boleh beri kerap kali, sentiasalah memberi. Begitu. Janganlah jarang-jarang. Tapi kalau tak boleh beri jarang-jarang, berilah sama-sama. Gitu. Sentiasalah. Cuma sebutnya sama sekalian, sukanya orang yang kalau lapar boleh makan. Dan sebenarnya kita ni siapa-siapalah antara sedap dan nikmat makan tu bila? Sedap makanan terletak di mana? Antara ni je sekitar ni, dalam lidah ni, sekitar dalam lidah. Kemudian selepas sikit sebelum kerongkong. Dalam masuk dalam tu dia tak tahu dah apa benda. Dia tak kira dah rasa apa, tak ada dah. Sekitar ni je. Kamu sedap makanan ni bila? Antaranya bila kita rasa lapar. Itulah nikmat. Sebab tu lapar ni nikmat. Wallahi, lapar ni nikmat. Kalau tak lapar, kalau tak nikmat, masakan Allah, Nabi sebut dah, farhatain lis-shaim. Indal iftar wa indal liqa'i rabbih. Dua kegembiraan bagi orang yang sedang berpuasa. Bila? Ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Lain kira lah tu, tunggu mati dia tu. Tapi yang realitinya, tak ada orang tak suka buka puasa. Mana ada orang tak boleh buka puasa? Ada. Makan lu, aku tak lapar lagi. Tak ada. Dia akan duduk di meja, melihat hidangan,
Dengan sebagai-bagai. Sebab itulah bulan puasa tu, bagaimana kita sudah maklum lah, dengan makan dan sebagainya. Cuma sebut sebab Islam, lapar itu nikmat. Dan sedar tak kita, bila kita beri makan orang yang lapar, dia dapat nikmat kenyang sebab kita beri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka memang patutlah kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi kalau orang yang lapar itu adalah saudara mara kita. Saya ni Allah, bila bercakap itu saya kata-kadang bila bercakap ni kadang rasa bersalah. Saya ada dalam rangka program nak pergi ziarah keluarga terdekat jugalah, keluarga terdekat di Perak. Di Perak. Sakit kencing manis, kaki dah berlubang. Umur muda lagi tapi gigi tak ada dah. Macam tua tengok. Bila sepupu saya hantar gambar tengok, cuba tengok anak sepupu kita ni, teruk sangat ni bila nak pergi ni. Dia dah masukkan duit, saya tak masukkan lagi. Bila saya cakap ini saya teringat. So kita akan rasa terasa bersalah. Patut kena pergi cepat-cepat. Tapi kalau sekarang ni kalau nak pergi ziarah, duit kita boleh masukkan. Dan nak pergi ziarah, nak pergi tengok sendiri tu kalau boleh. Sebab kadang-kadang budak-budak ni tak, kalau masuk duit lain cerita. Tapi kalau kita pergi, saya dalam rangka bercadang nak pergi tu nak bayar rumah sewa dia. Bayar rumah sewa dia dan kita nak buat keperluan. Sebab kita tak boleh bawa beri duit kecuali sedikit. Tapi kalau kita mau keperluan lain, lebih tepat. Dia akan makanan asas dan kita bayar rumah sewa untuk setahun ke ataupun 5-6 bulan supaya dia boleh berdikah. Bila bercakap soal begitu dia akan timbul menurut kamu cakap buat baik, kamu dah pergi ke belum? Saya terlintas. Waktu saya ia akan stres, akan terasa bolehkah aku cakap ni? Aku pun tak buat lagi. Tak buat lagi ni. Tak pergi lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada saya untuk pergi. Mudah-mudahan. Besok ada appointment pula. Bertaigu. Allahu Akbar. Kemudian sahabat yang sekalian, ayat seterusnya, firman Ta'ala, yatiman. Au it'amun fi yaumin dhi masrabah. Yatiman dha makrabah. Dan kepada anak yatim, yakni memberi makan kepada anak yatim pada hari itu. Hari dia lapar tu, dha makrabah. Anak yatim mana? Anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Yakni anak yatim yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Dan Ibn Abbas, Ikrimah, Hassan, Abdullah dan Sudi menafsirkannya demikian. Memang begitu pun. Dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Islam riwayat Imam Ahmad dari Salman bin Amir. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun was-sadaqatu 'ala dzir rahim zirrahmis wa sadaqatun 'ala dzirrahmis natani as-sadaqatun wa wasilatun. Bersedekah kepada orang miskin mendapat satu pahala sedekah, dan bersedekah kepada sanak family mendapat 2 pahala sedekah, iaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Sanad hadis ini adalah sahih. Ini sebab yang demikian. Ada yatim ni kita pun boleh macam-macam yatim sekarang ni. Ada orang memang yatim betul. Yatim tidak ada ayah yang yatim ni. Yatim itu orang yang ayahnya sudah meninggal. Kan ibu, kalau ibu meninggal dia tak kena yatim. Ayah meninggal yatim. Tapi kita orang Melayu kalau ayah meninggal yatim, kalau mak ayah meninggal yatim piatu. Kok mana wallahu alam. Tapi orang Malaysia begitu. Tapi dalam Islam yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya. Kalau ibunya meninggal dia tak yatim. Sebab apa? Sebab dia masih ada penjamin. Sebab tu sekali lagi lah saya sebut dah. Saya yang 2 minggu lepas tu, kenapa teringat sangat bila sebab sangat Basyias tu? Sebab teringatkan bila ayah meninggal lah. Lepas tu saya berdoa. Tapi Alhamdulillah, bila saya tanya Ustaz Zahrul ni, Ustaz Zahrul kata mak dia bercakap dengan mak dia. Mak dia macam dah okey, cuma dia ada patah tulang mata ni, dekat mata ni patah, nak buat rawatan. Tapi mak dia boleh bercakap dengan suara agak kuat lah. Maknanya sekurang-kurangnya kalau mak hidup, walaupun ayah meninggal, adalah juga satu tempat untuk anak-anak mengadu walaupun susah. Atau kalau ayah meninggal, emak meninggal, ada ayah.
Tapi kalau tanya budak-budak, mak dengan ayah mati dulu, kamu nak yang mana? Semua cakap ayah dulu. Wah, asamnya budak. Dia akan cakap ayah dulu. Siapa-siapa pun, tanyalah. Tanya. Dia nak ayah dulu. Biarlah mak tak bagi duit. Tapi sekarang apa lagi mak yang bagi duit? Ayah tak bagi duit, lagilah. Nak ayah mati dulu. Tapi dah sebutnya, sekurang-kurangnya ada seorang lah yang boleh menjadi tempat anak-anak mengadu hal. InsyaAllah. Dan juga kalau kita nak kata kita yatim lah, bukan yatim dalam istilah agama, yatim maksudnya orang yang dia tidak ada kasih sayang daripada ayah dan ibu. Sebab apa dia yatim tu? Antaranya kasih sayang dan juga pembelaan. Tapi ayah ada, ayah macam lanu. Lanu pun takut kat ayah dia. Artinya dia yatim dari segi kasih sayang, yatim daripada pembelaan, yatim daripada segi apa nama ni, pendidikan. Alah, nanti kata yatim, lebih kurang anak yatim juga. Sebab tu kalau siapa-siapa tengok YouTube Pak Nel, saya suka tengok YouTube Pak Nel. Yang budak yang jual tisu kan, tak tak perasan budak jual tisu. Dia tanya tisu ni berapa ni? Nah, RM1. Katanya Pak Nel ada 10 sen je ni, boleh tak Pak Nel bayar 10 sen? Kata budak tu, boleh lah 10 sen pun. Jadi Pak Nel pun bayar 10 sen. Boleh ke 10 sen ni? Budak tu kata, boleh lah. Pak Nel pun keluar duit RM50. Nak 10 sen ke nak 50? Kan? Kemudian budak tu kata, tak ada duit kecil. Tisu kan RM1 Pak Nel dulu. Pak Nel kata, ni Pak Nel beli semua. Kemudian budak tu tak ada duit baki. Baru 17 tisu, RM17. Pak Nel kata, kenapa jual tisu ni? Pak Nel tanya. Nak tolong mak. Budak umur 8 tahun je saya. Tuan-tuan boleh tengok. Kenapa nak tolong mak? Ayah meninggal. Ayah meninggal, dia kata. Kemudian, yalah, sedih lah Pak Nel kan. Orang pelakon, sedih betul pun jadi. Berlakon pun jadi, tak apalah kan. Kemudian Pak Nel kata, kalau nak duit ni, kena cium. No, Pak Nel. Budak tu pun cium. Pak Nel beri duit. Kemudian, ramai netizen tengok kan, dalam 5,000 juga kok follower dia. Kemudian, bila dapat tahu, rupanya budak ni ayah dia tak mati. Pak Nel pergi follow di rumah dia, rupanya dia tak mati. Saya nak beritahu. Pak Nel tanya, duduk di rumah dia, jumpa dengan mak dia kan. Pak Nel tanya, kenapa budak tu nama Hakim ke apa? Kenapa Hakim kata ayah mati? Padahal Allah alam mak dia ajar, kita tak tahulah, takut mak ajar tahu. Harap tidak begitu. Tapi budak tu memang cakap fasih je kan. Dia kata sebab ayah tak peduli kami. Ayah tak ambil cash atas kami, ayah tak bagi duit pada kami. Lepas tu kami anggap ayah dah mati. Oh, dahsyat. Yatim lah. Yatim dari segi perasaan, yatim kasih sayang. Sebab tu kadang-kadang itu masalah budak-budak pula bila kita lebih-lebih kat dalam kelas. Dia salah faham pula. Itulah. Sebab susah jugalah. Tapi yang sebutnya yatim ni, selain daripada yatim ayah meninggal sebenar, ada juga orang yatim yang begitu ya. Kalau kasih sayang, tak ada kasih sayang sebagainya. Siang dia. Sama juga macam orang tak ada ayah. Walaupun ada ayah tapi ayah tak peduli. Tak pernah datang jemput ke sekolah, tak pernah hantar kan. Akhirnya seolah anak tu macam tak ada ayah. Lagi sakit hati daripada tak. Kalau tahu ayah mati tu tak apa, tahu dia mati. Ni tak mati tapi macam mati. Tu lagi sakit hati. Kemudian sebabnya sekalian, yatim tadi pula, yatim za makrabah, keluarga terdekat. Inilah sebab tu Allah Ta'ala ajar. Sebab Allah tahu kadang-kadang manusia ni, dia tak peduli dengan anak sendiri, anak saudara sendiri, sepupu-sepupu sendiri. Kalau dengan orang yang baik pula. So, macam juga dalam rumah tangga. Kalau bercakap dengan bini, Ya Allah. Macam askar bagi arahan, masuk baris. Kalau dengan kawan, Ya Allah. Cari telefon, lembek telefon. Macam pegang akok lembek telefon, cakap lembut. Tapi kalau dengan isteri, Ya Allah. Sebab tu, sebab yang saya menekan sekalian, Allah perintahkan buat baik dengan kaum kerabat terlebih dahulu. Yang terdekat. Sebab apa? Inilah akan kita, Allah tahu keperluan manusia. Ini akan kita minta bantuan nanti kalau susah. Yang dekat-dekat ni. Kalau di kampung lah, kalau di kampung. Kalau di bandar, dengan kaum kerabat di bandar, dengan jiran dulu. Kemudian kerabat-kerabat di kampung. Macam-macam lah. Kemudian, selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Al-miskinan dha matrabah.
pukul 10. Orang miskinan zaman atau orang miskin yang sangat fakir. Miskinan zaman tambah. Miskin gelandang panggil matrabah ni gelandangan lah. Yang tidur bertilamkan bumi, berselimutkan debu dan embun, berbantalkan lengan. Bermimpikan kelaparan. Itu dia. Yang ini orang fakir yang tubuhnya yang dipenuhi dengan debu. Orang ini dalam bahasa Arab disebut sebagai duqa'aun. Daka'aun. Yang lapar, miskin dan hina. Gelandangan ini. Dan Ibn Abbas radhiyallahu berkata, yang sangat fakir itu orang yang terbuang di jalan. Ini gelangan. Dan tidak memiliki rumah dan tidak ada sesuatu pun yang melindunginya dari debu. Allahu Akbar. Kita dengan peranan kita. Saya dengan peranan saya. Kita kuliah, ceramah. Alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat saya dengan peranan mereka. Tak. Hari-hari minggu, susah nak jumpa dia orang kalau malam-malam. Kenapa? Pukul 1-2 pagi baru balik. Ke mana? Pergi memberi makan kepada gelandangan. Ada juga orang tak suka kalau macam tu ni. Sebab yang negara sekalian, tak ada orang nak jadi gelandangan. Tak ada orang. Tak ada orang suka untuk memilih untuk tidur dalam kotak tepi jalan. Tak ada orang. Tapi kita mempunyai sejarah dan latar belakang kehidupan yang masing-masing. Ada yang satu kita dengar kan yang bila dah masa PKP dulu kan, bila temu duga nak masuk muka dia masuk TV, adik-beradik dia telefon TV3 nak jumpa dengan yang apa nama yang ditemu ramah tu. Kemudian dah banyak cerita, janji nak datang ambil, sampai hari ni tak ambil-ambil. Macam mana? Wallahualam, kita bukan nak salahkan siapa, tapi nak sebutnya mereka ada sejarah hidup masing-masing. Macam mana, gimana gitu. Saya ada Abang Medan, Cikgu Medan. Cikgu Medan ada seorang kawan dia. Macam tu juga. Dia tahu kawan dia tak ada keluarga yang kaya raya juga di Kuala Lumpur ni. Tapi Allah susah bila nak balik kampung pun tak ada duit. Berapa kali Cikgu Medan bantu. Itu wallahualam, itu sejarah. Sebab itulah Allah sebut daripada yang terakhir, au miskinan yatiman dza makrabah. Kalau anak yatim tu yang keluarga terdekat. Dan yang hadis riwayat Imam Ahmad tu disebutkan yang riwayat Tirmizi, nak beri sedekah pada orang miskin 1 pahala, tapi kalau pada miskin dan keluarga sendiri 2 pahala. Allah ajar begitu sebab memang manusia tak reti. Kena buat baik kepada kaum keluarga sendiri dulu. Buat baik pada kaum keluarga sendiri dulu. Kemudian barulah orang lain. Kemudian baru orang lebih jauh sedikit daripada orang itu yang itunya begitu. Begitu keadaannya Nabi ajar. Oh, akbar. Jadi sahabat-sahabat kita tu hari-hari minggu beri orang makan gelandangan. Baguslah, alhamdulillah. Cuma yang ada nak menipu itu masalah dia bukan masalah kita. Kita dengan Ta'ala iaitu memberi makan orang yang susah. Dia nak menipu, dia malah ni dulu, dia punya pasal lah. Tapi apapun banyak juga hikmah mana masa PKP ada yang dah dapat kerja, temu duga untuk gelangan-gelangan, apa yang boleh buat, apa yang mereka boleh buat sebagainya. Banyak juga yang dapat kerja. Kemudian selanjutnya Allah firman, summa kana minal ladzina amanu. Kemudian dia termasuk orang beriman. Yang ini di samping memiliki sifat-sifat yang baik dan suci tersebut, dia pun beriman dengan sepenuh hati dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala atas sifat-sifat tersebut. Yang buat benda tu tadi ialah orang yang beriman dan yakin akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebut antara lain, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaka kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka itulah orang yang berusaha yang usahanya dibalas dengan baik. Dan seperti firman Ta'ala, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'min. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, pahalanya sama, kebaikannya sama. Walaupun dia tak kira lelaki perempuan, tapi kalau buat baik, dia tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Dan orang beriman ni, watawasaw bis sabr, watawasaw bil marhamah. Dan saling berpesan
untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Itulah orang yang beriman. Yakni dia termasuk orang beriman yang beramal soleh, saling menasihati dengan kesabaran dan atas gangguan manusia dan menebarkan kasih sayang kepada mereka. Batu Allah sebut, Nabi sebut, Ar-Rahimu Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang yang penyayang akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah makhluk di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kamu, akan menyayangi kalian. Dan Nabi sebut la yarhamullahu man la yarhamin nas. Tidaklah dikasihi oleh Allah orang yang tidak mengasihi manusia. Dan man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqan kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi anak-anak muda kami dan tidak mengenal hak-hak orang tua kami, maka itu dia bukanlah termasuk golongan kami. Ini kebetulan tadi saya kuliah subuh dalam saya rujuk kepada sirah ensiklopedia sirah bagaimana Nabi Islam menunjukkan kasih sayang kepada kanak-kanak. Sekarang ni kita tengah bincang kasih sayang Nabi terhadap kanak-kanak, wanita, hamba, binatang, pokok. Maknanya untuk rahmatan alamin. Kalau dengan kanak-kanak ni, banyak contoh Nabi buat kasih sayang. Antaranya kita selalu dengarkan cerita yang Hasan duduk atas tengkuk Nabi masa sujud. Sampai lama Nabi sujud. Sehingga Nabi biarkan sampai budak tu turun. Kemudian kita tengok Nabi Islam melayan budak-budak main burung kan. Nabi tanya, ni burung apa nama ni? Nabi tanya ni. Nabi cakap, tanya layan budak. Lepas tu kan, saya dulu masa kita mengajar sekolah rendah dulu, setahun saya mengajar sekolah, setahun. Rasa saya boleh ceramah dengan budak sekolah. Tapi bila sejak mengajar sekolah menengah ni, nak ceramah sekolah rendah tak apa nak jadi. Pasal apa? Pasal kita tak biasa nak turun level. Jadi tak reti. Tapi Nabi SAW memang betul lah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kalau pergi ke mana, dia tak pernah budak-budak sempat menyapa dia. Dia dulu menyapa budak-budak. Nabi dulu. Nabi kalau dia peluk budak ni balik ke rumah, mak bapak ni tahu, mesti ni budak ni dah jumpa dengan Nabi ni hari ni. Pasal apa? Pasal wangi. Kalau kita peluk, orang tak tahu, tak apa lagi. Kalau kita peluk orang tahu, teruk benar. Pasal apa? Ni bau gini, ni mesti ada orang peluk ni, bau busuk ni siapa dia, orang kampung ni. Teruk kalau begitu. Tapi kalau peluk, orang tahu ni kita dah peluk sebab bau wangi, Masya Allah, tabarakallah. Memang special. Itulah Nabi SAW. Dan Nabi kalau jumpa budak, Nabi selalu sapu kepala. Nabi selalu cubit pipi. Nabi selalu, yang kalau yang kecil-kecil, Nabi selalu dokong, gendong itu. Nabi selalu cakap mengikut bahasa budak-budak. Apa dia sedang main ni, Nabi layan budak-budak. Nabi kalau balik daripada musafir, budak-budak akan ikut belakang. Ramai-ramai ikut Nabi ke belakang. Sampai Nabi masjid. Sebab Nabi kalau musafir, Nabi pergi masjid dulu. Barulah Nabi balik ke rumah isteri dia. Dan budak-budak ikut ramai-ramai. Budak-budak ikut ramai. Kalau orang sekarang, kalau dia ada ke masjid, budak takut nak masuk. Tengok, pakcik ni ada, tak boleh ni. Terkencing kita kena jekah ni. Balik dia, tak jadi solat. Pasal apa? Ada AJK bahagian disiplin. Tengok, budak tengok ke belakang pun kena ada. Ni telinga pakcik tu ni. Memang kita balik. Teruk tu kan macam tu. Pak Nabi tidak ajar begitu dalam melayani kanak-kanak. Ini kan kita dah baca banyak hadis kan. Jangan kamu fitnah. Afatanna ya Zaid? Kamu ni fitnah wa Zaid? Baca panjang. Nabi tak boleh panjang sebab Nabi tak suka baca panjang. Sebab Nabi bimbang kok ada. Dalam riwayat lain sebut. Nabi baca pendek Quran dalam solat sebab Nabi dengar budak menangis. Apa maknanya? Maknanya ada orang bawa budak pergi masjid. Lepas tu ada budak menangis. Sebab Nabi takut, Nabi bimbang, mak dia tu sedang solat berjemaah. Lepas tu Nabi pendekkan. Ada budak kecil di masjid. Ini tulis bahawa sekian-sekian umur tidak boleh masuk masjid. Zaman PKP ni lain lah sebelum ni. Lagi teruk dah. Dia tahu dah saya buat dekat tengah. Dia kalau depan, dia bagi dua. Depan tu untuk dewasa. Yang belakang-belakang untuk kanak-kanak. Dia ada saya buat tu. Dia tulis. Sah. Di sini bermula sah kanak-kanak. Dia pergi betah je ni. Dia solat betul-betul situ. Kalau nak jadi seterah, nak jadi sebagai penuntut kalau nak ditahkan. Dia tak nampak orang tu sah kanak-kanak. Orang tengok dia macam kanak-kanak dah berubah, menjanggut kanak-kanak. Apa?
Kalau tak buta huruf, memang buta hati. Dua tu je. Dah tahu dah sah kanak-kanak tu apa. Tapi sebenarnya dalam Islam, sah kanak-kanak tak ada. Asalkan dia sudah dia sudah mumayyiz, sudah tahu kotor bersih, dia boleh duduk sekali. Pasal apa nak budak-budak belakang? Cuma kalau datang ramai-ramai, kanak-kanak duduk belakang dulu bagi orang tua. Tapi kalau dah iman, bila dah tamat, budak-budak ada kosong, budak-budak duduk lah. Masuk lah. Takkan nak bagi kosong tu. Sebab tu banyak cerita lah soal kasih sayang dengan kanak-kanak. Bacalah sendiri bukti-bukti kasih sayang Nabi SAW terhadap anak-anak. Banyak. Ibrahim radhiyallahu anhu, anak Nabi SAW, meninggal kecil. Ibrahim ni dia ada kawan-kawan. Jadi ayah kawan dia, salah seorangnya ayah kawan dia pembuat besi. Dia selalu pergi rumah kawan tu. Dan bawa saklah baju dia. Bila Nabi jumpa dengan Ibrahim, Nabi peluk, Nabi cium. Nabi tak kisah pun. Anak dia kan. Bukan anak saja, anak orang lain pun Nabi buat begitu juga. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang terakhir, golongan kiri dan balasan mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, dan orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Dan mereka dalam neraka, alaihim narum muqsadah. Mereka dalam neraka yang ditutup rapat. Yang ini neraka itu mengongkong mereka sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk lari. Dan mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka selalu nak keluar. Mereka nak panjat pintu nak keluar, jatuh. Supaya mereka sentiasa rasa kecewa. Allah nak biarkan sentiasa mereka rasa kecewa. Sebab tak lepas nak panjat. Abu radhiyallahu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah, Zaid bin Jubair, Mujahid, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, Atiyah al-Aufi, Al-Hasan Qatadah As-Sudi menafikan ayat muqsadah yang tertutup rapat, yakni yang di sel, yang dimeteri rapat-rapat. Dan Ibn Abbas berkata, yakni pintu-pintu yang tertutup rapat. Abdul mensafsirkan yang ditutup rapat itu artinya dikepung di tempat yang tidak berpintu. Qatadah mensafsirkan yang ditutup rapat ini, yang disel rapat-rapat sehingga selamanya tidak ada sinar cahaya, juga tidak ada celah sebagai jalan keluar darinya. Demikianlah tafsir surah Al-Balad. Hanya Allah yang maha segala puji dan anugerahnya. Dan terakhir, Al-Balad ni kalau kita baca Buya Hamka, saya tak sempat nak sebut, saya akan sebut sini, iaitu antara idea penubuhan Parti Masyumi Indonesia oleh Muhammad Hatta itu, antaranya adalah idea daripada surah Al-Balad. Idea surah Al-Balad. Panjang cerita dia dan termasuk dalam marhamanism. Mereka memperkenalkan satu istilah marhamanism, diambil daripada ashabul marhamah. Apa nama ni? Waladina kabi ashamah. Waladina kabi ashabul masy'amah. Sebelum tu tadi kita baca watawassaw bil marhamah. Watawassaw bil marhamah. Dia ambil daripada perkataan marhamah. So dia buat satu istilah marhamanism. Maksudnya orang yang ism ni makna pahaman yang berkasih sayang. Tu dia. Pahaman yang berkasih sayang. Makna parti Masyumi ni parti pahaman berkasih sayang, tapi kerana Soekarno tu dia macam-macam cerita, tapi nak sebutnya Al-Balad ini telah mencetuskan satu partai politik Indonesia yang hebat, iaitu Masyumi, yang pada peringkatnya bersama dengan Soekarno dan sebagainya. Tapi asasnya parti itu adalah surah Al-Balad. Wallahu a'lam. Yang baik untuk Allah dalam kalimat saya. Kita jumpa untuk seterusnya besok insyaAllah, kalau ada rezeki insyaAllah. Zee, silakan Zee. Cepat sangat. 10.30. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita bukan daripada golongan kiri. Kita bakal di surga insyaAllah. Okay, Puan Maimun nampak macam dah live tadi. Tapi lewat juga Puan Maimun dah tu. Mungkin kot. Dia tunggu start habis kot. Dia cikgu-cikgu ada bincangan, pertanyaan. Komen. Cikgu-cikgu. Ya.
Kak Rosna. Mariam baca apa tu? Ha? Mariam baca apa tu? Oh. Nyanyi.